Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nur Fazilah dan rakan semua. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan tentang kajian kami yang bertajuk Peranan Masyarakat dalam Isu Kelestarian. Nama saya Lokman Hakim bin Amir dan 3 lagi kawan kumpulan saya iaitu Muhammad Hasif bin Zulkifli, Muhammad Syafiq Izwan bin Mat Ahir dan juga Nuzul Hakim bin Muhammad Rosli. Kita mulakan pembentangan ini dengan bahagian pendahuluan. Okey, pada bahagian pendahuluan, isu kelestarian terutamanya dalam aspek alam sekitar semakin menjadi bualan hangat diperkatakan oleh setiap lapisan masyarakat Malaysia. Alam sekitar kini kalau kita tengok berada dalam tahap yang boleh mengundang kerisauan kerana peningkatan pencemaran alam sekitar yang berpunca daripada fail ataupun sikap manusia itu sendiri yang tidak mengendahkan kebersihan alam sekitar. Oleh itu, kajian ini amat mementingkan peranan orang ramai yang lebih meluas diperlukan untuk membendung masalah ini dari akar umbi. Secara umumnya, penyertaan awam ialah proses di mana orang ramai berpeluang mengambil tindakan untuk mempengaruhi sesuatu program atau keputusan datar dan menerima layanan dasar daripada kerajaan. Kita boleh bergerak kepada objektif. Objektif kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti peranan masyarakat dalam mengekalkan kelestarian alam sekitar dari aspek individu, organisasi dan juga masyarakat majmuk. Di antara 3 objektif utama kajian ini adalah yang pertamanya mengenal pasti peranan, pengetahuan, sikap dan amalan masyarakat Malaysia terhadap isu berkaitan alam sekitar serta pemeliharaannya. Kedua, membincangkan isu-isu berkaitan kelestarian alam sekitar dan terakhir mengkaji punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar serta langkah-langkah untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Ini adalah beberapa sorotan kajian yang saya lengkapkan. Menurut Muhammad Isa Hashim dan Muhammad Suhaji Yusri daripada Pembangunan dan Alam Sekitar di Malaysia menyatakan bahawa pengeksploitasian alam sekitar yang melibatkan kerja-kerja penebangan hutan atau pembukaan baru kawasan hutan mendatangkan ancaman yang serius terhadap habitat flora dan fauna. Manakala menurut Kamus Bahasa Melayu edisi kedua, flora membawa maksud tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada satu-satu daerah, manakala fauna pula bermaksud seluruh binatang yang hidup di suatu tempat. Terdapat beberapa pencemaran yang boleh dikategorikan yang popular, yang famous di Malaysia. Antaranya yang pertama adalah pencemaran bunyi. Menurut Muhammad Isa Hashim, Geografi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, bunyi ini tercipta apabila objek bergetar dan getaran ini menyebabkan gelombang. Getaran ini juga akan menghasilkan gelombang tekanan yang meningkatkan tekanan di udara sekeliling. Pencemaran bunyi ini kita boleh lihat terutama di kawasan bandar yang dihasilkan oleh bunyi-bunyi kenderaan seperti motor, kereta dan sebagainya. Pencemaran yang kedua pula adalah pencemaran udara. Menurut Sharifah Mariam Syareh, Universiti Tun Husin, pencemaran udara ditakrifkan sebagai perubahan yang berlaku kepada udara akibat kehadiran bahan atau komponen asing yang berubah keadaan dan kualiti udara tersebut sehingga menjejaskan fungsinya serta memudaratkan kesihatan manusia.
Okey, kita beralih kepada pencemaran yang ketiga, iaitu pencemaran air. Menurut Ida Royani Amran dan Rahaya Muhammad Jamin, Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, terdapat 6 parameter digunakan bagi menentukan indeks kualiti air, iaitu pH, oksigen biokimia, oksigen kimia dan oksigen terlarut, serta amonia, nitrogen dan jumlah pepejal terampai. Pencemaran air ini juga selalunya kita boleh lihat di kawasan-kawasan bandar, sebab kita boleh bandingkan sungai-sungai yang berada di bandar dengan sungai-sungai yang berada di kawasan kampung, dan terlihat lebih jelas bahawa kawasan-kawasan industri terutamanya mempengaruhi pencemaran air, tahap pencemaran air tersebut. Dan terakhir sekali adalah pencemaran sisa pepejal. Menurut Haslinda Muhammad Anwar, Halida Abdul Wahab daripada Universiti Utara Malaysia, sisa pepejal secara umumnya merujuk kepada sampah sarap atau bahan buangan yang bukan dalam bentuk cecair maupun gas. Okey, selain itu, kajian ini juga mengambil sorotan literature daripada pandangan Islam, perspektif Islam, iaitu merujuk kepada kajian Imaduddin bin Abdul Halim daripada UiTM Sabah. Kajian ini berpendapat usaha-usaha untuk menjaga alam sekitar perlu dilipat gandakan oleh masyarakat setempat sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menyelesaikan krisis-krisis alam sekitar. Tuntunan ini juga selari dengan ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Hud ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Yang bermaksud, dialah, yakni Allah, yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Kamu itu merujuk kepada kita, manusia, yang dipertanggungjawabkan oleh Allah sebagai hamba-Nya untuk menjaga sesama kita, kerana di atas muka bumi ini merupakan semuanya makhluk Allah. Kini saya akan meneruskan pembentangan ini kepada Muhammad Hasif. Assalamualaikum, saya Muhammad Hasif. Saya akan membentangkan metodologi untuk kajian kami yang berkenaan dengan peranan masyarakat dalam isu kelestarian alam sekitar. Sebelum itu, kami dari kumpulan 5, BMMW, Seksyen 1-2. Jadi balik kepada metodologi. Dalam bab ini, ia akan membincangkan tentang kaedah ataupun pendekatan yang akan digunakan untuk melakukan hasil kajian berkaitan dengan isu yang telah pun kami pilih untuk dijadikan kajian. Jadi pendekatan yang kami guna dalam isu yang ingin kami kaji ini ialah kami menggunakan pendekatan melalui kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan maksud ataupun definisi yang bersesuaian dengan isu kajian yang sedang kami jalankan. Jadi kajian perpustakaan ini dapat memberikan faedah kepada kami melalui masa dan juga kos, kerana ia melibatkan hanya kajian-kajian daripada para pengkaji yang lepas, dan kami menjadikan kajian mereka secara rujukan untuk dijadikan bukti kukuh di dalam penulisan kami. Jadi dalam metodologi ini juga kami membuat pengumpulan hasil kajian selepas kami semua mencari sumber dan juga bahan-bahan ilmiah berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Jadi kami menggunakan kaedah pengumpulan hasil kajian. Antara maklumat yang kami dapat
di dalam hasil kajian kami ialah konsep pendidikan alam sekitar yang diguna pakai di Malaysia adalah berdasarkan deklarasi Tbilisi 1977. Deklarasi ini bertujuan untuk membangunkan individu supaya mempunyai kesedaran, pengetahuan, sikap, kemahiran dan perlibatan yang aktif dalam melestarikan alam sekitar. Antara kajian hasil kajian lain yang kami perolehi melalui kajian perpustakaan ini ialah dari sudut pandangan Islam terhadap isu kelestarian alam sekitar ini. Kajian daripada Imaduddin bin Abdul Halim UiTM Sabah 2001, beliau membincangkan pandangan Islam terhadap pendekatan kontemporari dalam isu persekitaran. Jadi dalam kajian ini Imaduddin bertujuan untuk membincangkan beberapa prinsip Islam terhadap alam dan juga untuk menguraikan pendekatan kontemporari terhadap penjagaan alam sekitar melalui sudut sejarah, dan ia menguraikan perspektif Islam dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan utama. Jadi selepas selesai kami mengumpul dan juga meneliti data-data yang telah kami dapat, kami akan membuat analisis data di mana kami akan mengekstrak informasi yang berguna dari data yang tersedia serta menggunakan informasi tersebut untuk membantu dalam mengambil keputusan dan mengembangkan strategi yang tepat. Setelah maklumat ataupun data diperolehi melalui kajian perpustakaan, ianya akan dianalisis untuk mencapai objektif kajian. Jadi dalam kumpulan kami akan menganalisis data yang telah kami perolehi dengan melakukan perbincangan antara sama ahli kumpulan, dan juga kami akan melakukan penelitian tapisan di manakah data itu dapat menjadi bukti yang kukuh di dalam penulisan kami. Jadi sekian daripada saya, itu untuk metodologi kajian tentang kelestarian alam sekitar. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang skop perbincangan dan hasil kajian kami terhadap alam sekitar. Okay, daripada hasil kajian kami telah terdapat beberapa perkara yang dapat dibangkitkan terhadap isu alam sekitar ini. Yang pertama, faktor-faktor kerosakan alam sekitar. Yang kedua, sikap rakyat Malaysia terhadap alam sekitar. Yang ketiga, peranan rakyat Malaysia terhadap alam sekitar. Dan yang keempat, kebaikan apabila kita menjaga alam sekitar. Okey. Yang pertama, daripada hasil kajian kami telah mendapati terdapat beberapa faktor yang telah mengakibatkan kerosakan alam sekitar. Yang pertama, sikap individu yang tidak bertanggungjawab. Okey, individu yang tidak bertanggungjawab ini telah menarah bukit atau menebang pokok untuk keuntungan mereka sendiri. Okey, ini telah mengakibatkan beberapa bencana alam telah berlaku, seperti baru-baru ini saja yang terjadi, iaitu tanah runtuh di Batang Kali. Okey, yang kedua ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Okey, ini berlaku kerana terdapat individu penguatkuasa yang melupakan sikap integriti mereka apabila telah menerima rasuah ataupun bahasa sedap didengarnya ialah duit kopi. Okey, ini dibuktikan apabila putusan Borneo pada 1 Januari 2023 telah mengeluarkan berita SPRM menangkap 2 individu penguatkuasa yang dipercayai menerima rasuah.
Okey, yang terakhir ialah penggunaan sumber bahan api. Okey, yang seterusnya ialah sikap rakyat Malaysia terhadap alam sekitar. Okey, daripada hasil kajian yang telah dibuat oleh Jamilah Haji Ahmad pada tahun 2012, dia telah menjalankan hasil kajian di dua buah negeri iaitu Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Dan secara keseluruhannya, sikap orang awam terhadap isu alam sekitar pada tahap membimbangkan. Okey, yang seterusnya ialah peranan rakyat Malaysia dalam menjaga alam sekitar. Okey, rakyat Malaysia boleh menghidupkan aktiviti kita semula ini. Ini kerana apabila kita menjalankan amalan kita semula ini, sisa-sisa wangan ataupun yang tidak digunakan akan dapat diguna pakai semula. Kita boleh membuangnya ke dalam 3 tong sampah berwarna yang telah dikempenkan oleh kerajaan. Yang kedua ialah mengurangkan penggunaan bahan kimia. Okay, mengurangkan bahan kimia ini kebanyakannya digunakan oleh petani-petani di kawasan peladangan. Okay, mereka boleh mengurangkan bahan kimia ini dengan menggunakan bahan atau baja organik. Okay, yang ketiga ialah masyarakat bekerjasama dengan pihak berkuasa. Apabila masyarakat bekerjasama dengan pihak berkuasa, semestinya individu-individu yang tidak bertanggungjawab akan dapat dibenteras. Ini berlaku apabila rakyat Malaysia jika ternampak individu yang tidak bertanggungjawab terus merepotkan kepada pihak penguasa, dan pihak penguasa akan terus datang dan menangkap mereka. Dan yang terakhir ialah rakyat Malaysia digalakkan menggunakan pengangkutan awam. Apabila kita menggunakan pengangkutan awam, bahan-bahan api akan dapat dikurangkan. Okey, yang terakhir ialah kebaikan apabila kita menjaga kelestarian alam. Okey, apabila kita menjaga kelestarian alam, ekonomi pelancongan akan dapat ditingkatkan. Ini kerana Malaysia dikayai dengan pulau-pulau dan hutan simpan yang sangat indah. Yang kedua, bencana alam dapat dibendung. Hal ini kerana apabila hutan-hutan dibiarkan hidup, mereka akan mencengkam tanah dan akan mengakibatkan tidak berlakunya tanah runtuh. Okey, yang ketiga, rakyat Malaysia akan hidup dalam persekitaran yang sihat. Ini apabila pokok-pokok melepaskan oksigen yang segar dan karbon dioksida akan dapat diserap dengan cepat. Dan yang terakhir ialah dapat mengekalkan ekosistem dan mengelakkan kepupusan hidupan di hutan. Ini kerana tanah air kita mempunyai haiwan-haiwan liar yang suka dijumpai di merata dunia, seperti harimau Malaya, lagi pokok seperti bunga Rafflesia, dan banyak lagi. Menjaga dan merawat alam sekitar adalah tanggungjawab dan kewajipan moral anggota masyarakat di bumi. Ini kerana bumi telah memberikan kita berbagai manfaat selama berabad-abad. Seharusnya, masyarakat sebagai khalifah Allah SWT di muka ini sedar akan tanggungjawab masing-masing dalam melestarikan alam. Segala bencana alam yang terjadi dapat dilihat terjadi di Malaysia seperti banjir kilat, kebakaran terbuka, serbu dan tanah runtuh. Bagi mencapai objektif kelestarian alam sekitar ini, peranan yang penting seharusnya dimainkan oleh setiap pihak di setiap peringkat.
Kerajaan seharusnya mencari cara yang terbaik dalam memastikan pembangunan alam sekitar mencapai tahap terbaik dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Demi menjaga kelestarian alam sekitar, ia membutuhkan perbaikan dalam program pemulihan di negara. Pertamanya, media massa merupakan cadangan yang boleh diambil. Oleh pembimbing televisyen dan surat khabar merupakan peranan media massa. Maklumat yang banyak mengenai isu-isu pencemaran alam sekitar di siaran televisyen atau telefon bimbit perlulah diberitahu oleh media massa. Keduanya, kempen alam sekitar merupakan cadangan untuk menjaga alam sekitar. Hal ini kerana supaya pencemaran kurang diberikan kepada alam sekitar. Contohnya seperti menguruskan sisa pembuangan, cara-cara menjaga alam sekitar dan pentingnya dalam menjaga alam sekitar akan didedahkan untuk masyarakat di dalam kempen ini. Selain itu, aktiviti seperti sukarelawan membersihkan kawasan sekitar boleh disertai oleh ahli masyarakat merupakan cadangan yang ketiga untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Menyertai aktiviti-aktiviti sukarelawan yang membersihkan kawasan yang dikotori seperti kawasan pantai dan sungai patut disertai oleh masyarakat sebagai warga negara yang cinta akan negara. Selain itu, dalam memeteras pembalakan haram dapat dilakukan dengan adanya anggota penguatkuasa yang bersepadu. Kegiatan pembalakan kayu haram akan menyebabkan alam sekitar musnah. Contohnya seperti pantai dan laut akan tercemar akibat dijalankan secara besar-besaran tanpa menyedari kesan-kesan yang akan didatangi. Akhirnya, antara cadangan menjaga kelestarian alam sekitar adalah dengan kurangnya penggunaan plastik. Makhluk hidup seperti burung dan haiwan lain akan mati akibat dari penggunaan barang plastik sekali pakai. Plastik dapat dikurangkan dengan memilih barang-barang yang dapat disimpan untuk digunakan kembali. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nur Fazilah binti Abdul Hamid selaku pensyarah penghayatan etika peradaban yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan serta berkongsi maklumat dalam membantu kami menjalankan kerja khusus ini. Sekian terima kasih daripada kami.